الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما بعد. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sambung pada petang ini kuliah kita siri yang ke-16. Sedap tak sedap dah 8 hari dah kita berkuliah secara online atas talian. Alhamdulillah. Muka surat 102. Qala al-musannif rahimahullah, ar-ruknul khamis was-sadis ar-ruku' wat-tama'ninatu fih. Rukun kelima dan keenam, rukuk dan tama'ninah padanya. Thumma yarka' wa aqalluhu an yanhaniya bihaitsu law arada wad'a rahatayhi ala rukbatayhi ma'a i'tidalil khilqati laqadara. Kemudian rukuk sekurang-kurangnya hendaklah tunduk sekira-kira jika hendak meletakkan tapak tangan ke atas lututnya sudah tentu dia mampu melakukannya dalam keadaan sederhana tubuh badannya. Itu makna rokok. Rokok ni kalau kita sentuh lutut, kita boleh sentuh. Pegang lutut tu sunat, tapi dia punya ukuran rokok ni tangan boleh menyentuh lutut. Tapak tangan ni boleh sentuh lutut. Tak sentuh pun tak apa. Tapi bila sentuh tu, maknanya rokok dah tu. Itu dipanggil sekurang-kurang rokok. Saya tunjuk sikit. Mana tunduk, ni tangan saya boleh pegang lutut. Ni pun kira rokok dah. Walaupun tak 90 darjah. Hak 90 darjah tu akmalur rukuk. Rokok yang paling sempurna. Hak tangan boleh pegang lutut tu dipanggil aqallur rukuk, sekurang-kurang rokok.
Bila kita faham macam ni, janganlah kita rokok kepada makhluk. Bila jadi kita faham macam ni, jangan rokok kepada makhluk. Makna apa? Jangan hormat dekat makhluk, kita tunduk, tangan boleh sentuh lutut. Contohlah kita dipanggil untuk dapat pingat, dapat darjat kebesaran. Raja panggil, kita tunduk sikit sudahlah. Jangan tunduk sampai kira-kira tangan boleh mencecah lutut. Tu tak boleh, tu rokok dekat raja. Rokok hanya kepada Malikul Mulk, raja segala raja, yakni Allah. Jadi jangan tunduk lebih-lebih, tunduk sikit saja. Baik. Dalil dia rokok ni, dalil dia kita tengok surat 102, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, irka'u wasjudu, rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Allah sebut dua ni pasal semua nabi-nabi membawa syariat salat, ada rokok, ada sujud. Hak lain tu khilaf lah. Kita ada duduk antara dua sujud, kita ada i'tidal. Tapi bab rokok dengan sujud ni tidak ada khilaf, sepakat semua syariat. Semua nabi-nabi membawa syariat yang sama. Salat dalamnya ada rokok dan sujud. No? Sebab tu Allah sebut rokok dan sujud. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu. Yang ni tauhid. Rokok sujud tu mewakili ilmu fiqh. Sebab waw dan waw ataf, kalau mengaji bahasa Arab, ataf lil mughayarah. Bila Allah datangkan waw, irka'u wasjudu, rokok dan sujud. Rokok macam lain, sujud macam lain. Mughayarah, waw harfu atfin lil mughayarah. Tentu dia membawa makna yang lain. Rokok dan sujud, rokok lain, sujud lain. Dan sembahlah Tuhan kamu, bukan benda yang sama. Di sini makna wahidu rabbakum, wa'budu rabbakum, maknanya wahidu, tauhidkan, esakan Tuhan kamu. Rokok dan sujud fiqh, salat. Ada ilmu fiqh di situ. Maknanya Allah suruh kamu belajar fiqh. Wa'budu rabbakum, subjek lain. Sembah Tuhan kamu, mana tauhidkan Tuhan kamu, esakan Tuhan kamu. Itu ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, macam-macam nama dia. Kemudian waf'alul khair, dan perbuatlah kebaikan, kebajikan, buat baik. Yalah, rokok tu pun buat baik dah, sujud tu pun baik, sembah Tuhan pun baik. Tapi bila ada waw, tentu dia membawa makna yang lain. Rokoklah, sujudlah, sembah Tuhan, makna esakan Tuhan. Waf'alul khair, buat baik. Buat baik ni ilmu hati, ilmu tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa, atau dipanggil ilmu tasawuf, dipanggil ilmu akhlak. Bila Allah sebut tiga benda, tentu dia lain-lain. Irka'u wasjudu, fiqh. Wa'budu rabbakum, tauhid. Waf'alul khair, buat khairat, kebaikan. Itu ilmu tasawuf. Ayat ini menunjukkan pentingnya tiga ilmu fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf. Boleh faham tak? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan, kejayaan. Anda kena mengajilah. Ilmu-ilmu ni kena mengaji. Kita 1/3. Kita mengajak fiqh ni 1/3. Kena mengaji juga tauhid, kena mengaji juga tasawuf. Tuan-tuan yang ikuti kelas ni kena cari kelas tauhid, kena cari kelas tasawuf, baru lengkap ilmu fardu ain. Baik. Adapun dalil dari hadis tidak dapat dihitung kerana terlalu banyak-banyaklah dalil berkaitan rokok ni dalam hadis. Wa tajibu at-tama'ninatu wa aqalluha sukunun ba'da harakah wa alla yaqsuda bihuwiyhi ghaira ar-ruku', dan wajib tama'ninah pada rokok. Apa makna tama'ninah? Tama'ninah tu takrif dia begini. As-sukunu ba'dal harakati.
Tiga perkataan. As-sukunu ba'da al-harakati. Itu ta'rif tamanina. As-sukunu diam. Ba'da selepas al-harakati bergerak. Lepas kita bergerak, kita kena ambil masa untuk menenang diri, tenang diri. Diam selepas bergerak. Tadi kita berdiri, baca Fatihah, maka kita akan bergerak untuk rokok. Allahu Akbar rokok. Waktu tu bergerak. Dalam rokok tu kena diam. Jangan bergerak badan. Bergerak mulut je. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim. Badan jangan gerak. Itulah dinamakan tamanina. Kalau rokok, baru rokok, i'tidal tarih, makna tak ada as-sukun. Tak ada diam diri. Tenang diri itu tak ada, maka tak sah salat. Apa makna tamanina? As-sukunu ba'dal harakati. Diam selepas bergerak. Itu makna tamanina. Sekurang-kurang diam ni kadar subhanallah, tak apa dah. Dia berdiri, dia rokok. Allahu Akbar. Dalam hati dia sebut subhanallah. Lepas tu dia boleh dah kalau naik tidak. Sebutlah hati subhanallah. Kadar masa tu sudah dapat tamanina. Tapi buat apa sebut dalam hati, sebut dengan mulut dah subhana rabbiyal azim. Sekali pun tak apa dah sebut. Dapat dah tamanina. Sebut subhana rabbiyal azim tu sunat. Tapi kadar masa tenang diri tu yang tu wajib. Yang tu apa? Yang tu tamanina. Tamanina dalam rokok. Kita tengok dalil di bawah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati. Qalu ya Rasulullah kaifa yasriq min salati? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri di kalangan manusia yang paling jahat ialah mereka yang mencuri di dalam solatnya. Tengah-tengah dia buat ibadat tu, dia curi. Makna ibadat campur maksiat. Solat tu ibadat tapi dia curi dalam tu. Sahabat bertanya bagaimana dia mencuri di dalam solatnya. Baginda bersabda, dia tidak menyempurnakan rokok dan sujud. Dia curi-curi waktu. Apatah kalau dia semayang, curi gelang orang, curi beg orang, itu lagi jahat lah. Curi dalam masjid. Baik, ini maksudnya curi dalam rokok, curi dalam sujud. Tak tamanina. Sekurang-kurang tamanina ialah diam selepas bergerak. Itulah as-sukun ba'da harakat. Dan janganlah diniatkan tunduknya itu dengan niat yang lain dari rokok. Kalau dia niat yang lain tak sah lah. Dia niat nak ambil barang dia yang jatuh. Dia tunduk nak ambil barang, tiba-tiba imam kata Allahu Akbar, 5 rokok, dia pun terus rokok. Tak boleh, pasal hati dia niat nak ambil kunci dia yang jatuh. Dia kena berdiri tegak semula, kemudian rokok sekali lagi. Hak rokok hak mula tu bukan tujuan nak rokok, ada tujuan lain, tak sah. Tujuan lain tak sah. Baik. Kita macam itulah tawaf pun sopak lah. Kita tawaf pusingan pertama elok, pusingan kedua kita jumpa kawan kita. Kita pun jalan laju, tujuan nak kejar dia, nak panggil dia. Kita pusing satu round Kaabah tu, tak dikira sebagai tawaf. Hak mula tu kira okey lah. Hak pusingan kedua tu mengejar kawan, niat dah lari. Ada sarif, ada benda yang menyimpang niat. Maka tak sah lah tawaf kita. Begitulah kalau dia tunduk tujuan yang lain. Contoh, dia semayang. Kemudian ada orang nak pukul dia. Dia elak dia tunduk. Orang hayun kayu kan, dia tunduk. Tunduk dia tu bukan tujuan nak rokok. Lepas dia tunduk, dia kata kira haji ya, kira rokok ni. Dah tak sah. Tak sah. Begitu juga nanti dia akan pesan orang yang dah rokok yang sah dah. Tengah-tengah dia rokok, nampak kata puru, melompat. Dia terkejut, dia pun spontan bangkit, berdiri. Dah berdiri dah, dia pun kata Sami Allahu liman hamidah. Yang tu bukan i'tidal, yang tu terkejut kata. Terkejut kata. Sujud pun serupa, duduk tengah-tengah sujud elok-elok, tiba-tiba lipan bara lalu depan hidung. Duduk tengah-tengah sujud, lipan lalu, tentu dia terkejut, dia bangkit duduk.
Yang tu tidak dikira duduk antara dua sujud. Yang tu duduk terkejut. Bukan duduk antara dua sujud. Yang tu duduk terkejut. Apa perlu dia buat? Dia perlu sujud lain. Sujud sekali lagi, bangkit lain. Sujud dan bangkit semula untuk duduk antara dua sujud. Itu pentingnya innamal a'malu binniyat. Niat tu. Kalau ada niat-niat yang lain, maka tidak dinamakan duduk antara dua sujud. Baik. Okey, dia tengah sembahyang, waladdallin, amin. Cucu dia main pah ke belakang. Cucu dia main tolak dia dari belakang. Dia habis amin, cucu dia pah tuan, dia pun terkejut nak tersembam. Oleh kerana dia nak tersembam, dia pun pegang lutut dia. Pegang lutut tak itu sembam lah. Dia kata alang-alang dah pegang lutut kira rokok ni. Tak, tu bukan rokok. Apa perlu dia buat? Dia kena berdiri tegak semula, tunduk sekali lagi. Tak dikira 2 kali rokok. Sebab rokok hak mula tu bukan rokok. Rokok dia hanya sekali je. Jadi jangan kata dia buat macam tu dia 2 kali rokok. Dah. Hak dia nak jatuh, dia nak tersembam pegang lutut tu bukan rokok. Jadi dia perlu kembali tegak dan rokok. Macam itulah tawaf pun. Kita tawaf jalan pelan je. Ada orang yang rempuh kita, orang tolak kita pun terlari. Bila kita terlari, yang tu bukan tawaf. Kita kena undur balik. Dekat tempat yang dia tolak kita tu. Kita kena berjalan sendiri. Kalau kita duduk atas wheelchair, memang daripada awal lagi kita upah dia, kita suruh dia tolak. Yang ni kita duduk berjalan elok-elok, orang merempuh kita. Kita pun terus berjalan beberapa tapak. Berapa tapak tu tak kira tawaf pun. Kena patah balik. Kena undur ke belakang balik. Macam tu sekali kita kena faham. Kalau tidak, tak sah tawaf. Begitulah solat pun, dia tengah berdiri, cucu dia main tolak dia nak jatuh ke depan tersembam, dia pegang lutut dia. Dia kata ni kira rokok. Ada, yang tu bukan rokok, tu nak tersembam, mujur, cover lah, pandai cover, dia pegang lutut. Yang tu bukan rokok. Apa perlu dia buat? Dia kena berdiri. Tak payah sebut Allahu Akbar, tak apa. Berdiri begitu tegak. Allahu Akbar. Macam tu. Kadang-kadang jadilah benda-benda macam ni, dia akan jadi. Dia akan jadi. Seorang sujud, dahi dia letak, ada kaca ke, ada benda tajam, dia letak, terkejut lah, pedih dahi, letak tu sakit, dia pun termangkit duduk. Itu bukan duduk antara dua sujud. Dia kena gabuih benda tajam tu, dia kena sujud lain. Sujud dia tadi tak terpakai, duduk antara dua sujud pun tidak dikira, kerana ada niat-niat sampingan yang lain. Baik, kita terus baca terjemahan muka surat 104. 105 kita tengok di bawah nota kaki. Jika seseorang tunduk kerana mengelak dari sesuatu benda, maka tunduk itu tidak dikira sebagai rokok. Bahkan dia wajib kembali berdiri tegak dan tunduk sekali lagi dengan niat rokok. Rokok yang paling sempurna bahawa bertakbir dengan mengangkat 2 tangan. Ni kita cerita bagus punya. Kalau Nabi nak rokok, Nabi sebut Allahu Akbar. Hukum sebut Allahu Akbar ni sunat. Yang wajib takbiratul ihram. Yang ni dipanggil takbir intiqalat. Takbir perpindahan. Jadi sunat kita sebut Allahu Akbar dan sunat kita angkat tapak tangan. Allahu Akbar. Jangan malah angkat tapak tangan. Ramai orang malah. Kadang-kadang imam pun malah nak angkat tapak tangan. Dia baca surah, habis surah tu fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dia hanya sebut Allahu Akbar, tapi tangan tu dia terjatuh bawah begitu je. Dia terjatuh Allahu Akbar. Tu tak kena lah, tak berapa tepat lah. Bila mulut kita sebut Allahu Akbar, tangan tu patutnya diangkat. Allah, lepas tu tunduk Allahu Akbar, tunduk 90 darjah. Bila dah cukup 90 darjah, bar Allahu Akbar. Jadi tangan kita bergerak, badan kita tunduk. Habis selesai pergerakan, habislah suara kita Allahu Akbar. Tangan pegang lutut. Jangan pegang betih, jangan pegang paha, pegang kepala lutut. Tempat pegang dia. Mula mengangkat tangan bersama dengan lafaz takbir
Apabila tapak tangan sudah menyamai dua bahu, pergelangan tangan sama bahu, ataupun orang perempuan yang kat tinggi ni, jari dia sama bahu, Allah. Bila tangan tu dah sampai ke bahu, barulah dia tunduk rokok dan dilanjutkan takbir intiqalat hingga sempurna rokok. Dan meletakkan dua tangan di atas dua lututnya dalam keadaan merenggangkan jari jemari tangan. Belajar elok no. Tangan pegang lutut, renggang. Buka jari ini, buka. Lagi boleh buka. Sehabis-habisnya kita buka, kita pegang, kita cengkam kepala lutut. Bukan kita pegang lutut tu, kita buka pegang kepala lutut. Ni adab ni nah. Pegang kepala lutut, jari buka. Menyamakan belakangnya dan tengkuknya, ni 90 darjah. Betul apa lagi? Belakang dan menyamakan belakang dan tengkuknya dengan tengkuk je. Menegakkan dua betih. Betih tu bagi tegak. Jangan bekok lutut. Bekok lutut ni macam orang nak senaman. Nak senaman, pusing lutut tu kan. Ada lutut bagi tegak. Menegakkan dua betisnya dan merenggangkan siku dari rusuk. Kalau orang lelaki buka ketiak ni, tak payah kepit. Dan perempuan pula merapatkan kedua sikunya ke rusuk dan membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Dan 3 kali ini sekurang-kurang kesempurnaan. Boleh baca banyak kali kalau kita sembahyang seorang. Kalau kita jadi imam 3 kalilah Subhana Rabbiyal Azim. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita boleh baca sampai 11 kali Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim tu baca banyak kali. Kita tengok balik buku surat 104 dalil dia. Saya baca terjemahan saja daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika mendirikan salat sehingga kedua tangannya bertentangan dengan dua bahunya. Baginda melakukan seperti itu juga ketika takbir rokok dan mengangkat kepala dari rokok. Baginda menyebut sami'allahu liman sami'a huruf ain dia keluar daripada dalam sami'a Allah. Orang Melayu banyak keluar dari hidung sami'allah tu hidung dalam sami'allah bukan sami'allah. Ramai juga tutup imam yang disebut dengan hamzah sami'allah bukan Dan baginda tidak mengangkat tangan ketika sujud. Nak turun sujud tak angkat tangan lah. Daripada i'tidal nak sujud tu Nabi turun lutut saja. Sujud nak bangkit duduk pun tak angkat tapak tangan. Nak sujud pula pun tak angkat tapak tangan. Nanti kita akan jumpa sunat angkat tangan ni pada beberapa tempat saja. Yang pertama, waktu mula-mula nak takbiratul ihram tu sunat kita angkat tapak tangan. Allah, tapak tangan ke arah kiblat. Allahu akbar. Yang kedua, tiap-tiap kali nak rokok, Allahu akbar, rokok. Yang ketiga, tiap-tiap kali nak i'tidal, tiap-tiap kali sami'allahu liman hamidah. Ramai juga zaman sekarang orang malas dia sami'allahu liman hamidah, tangan dia duduk lurus ya. Bukan. Sami'allahu liman, sunat angkat tangan. 3, takbiratul ihram, setiap kali rokok, setiap kali sami'allahu liman hamidah. 3 ni angkat tapak tangan. Yang keempat, bangun dari tahiyat awal. Kita dah baca tahiyat awal, kita duduk tahiyat awal, nak bangun tu. Bangun dari tahiyat awal sunat kita mengangkat takbir. Allahu akbar. Sunat angkat. Maknanya rakaat kedua nak masuk rakaat ketiga. Rakaat lain, rakaat pertama nak masuk rakaat kedua, bangun tu jangan angkat. Bangun tu daripada bawah bangun Allahu akbar, terus qiyam, jangan angkat tangan. Tak sunat. Kalau kita angkat, takut pergerakan kita tu banyak, dapat membatalkan solat. Angkat waktu yang disyariatkan angkat. Takbiratul ihram, angkat tapak tangan. Tiap-tiap kali rokok, angkat tapak tangan. Tiap-tiap kali i'tidal sami'allahu liman hamidah, angkat dua-dua belah tapak tangan. Dan satu lagi, bila kita duduk tahiyat awal, nak bangkit ke rakaat berikutnya, rakaat ketiga, kita angkat tapak tangan. Boleh faham tak? Saya sebut rakaat kedua, ketiga lah. 2 nak masuk 3. Tapi orang yang datang lambat,
Kadang-kadang dia duduk tahiyat awal dengan imam ni, rakaat pertama pun dia duduk, dia macam ni, imam rakaat kedua, dia rakaat pertama, dia ikut imam. Nanti imam duduk tahiyat awal, dia pun duduk tahiyat awal. Bila imam bangun berdiri, imam sunat angkat dua tapak tangan, dia pun sunat sebab tadi dia duduk tahiyat awal bersama imam, walaupun rakaat dia baru satu nak masuk dua. Kata kunci dia, bila kita duduk tahiyat awal, tak kiralah rakaat berapa pun, kita duduk tahiyat awal dengan imam. Bila imam Allahu Akbar berdiri, imam berdiri rakaat ketiga lah, kita mungkin baru rakaat pertama nak masuk kedua ke, maka kita sunat mengangkat tapak tangan, angkat nu Allahu Akbar. Lain pada tu tak sunat angkat tangan. Okey, ada soalan yang saya tak sempat baca tadi, saya tengok soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau baca sekali je bacaan dalam sujud dan rokok boleh tak? Boleh. Yang wajibnya rokok dan yang wajibnya ada masa bertenang diri. Dipanggil tamak-ninah. Yang tu yang wajib. Rokok wajib, tamak-ninah, tenangkan diri dalam rokok tu wajib. Lama mana menenang diri tu? Kadar subhanallah. Subhanallah tu kena sebut di mulut kah? Tak, dalam hati pun tak apa. Tapi rugi saja kalau kita tak sebut dengan mulut. Lebih baik kita sebut dengan mulut subhanallah, ataupun yang Nabi ajak subhana rabbiyal azim. Ada riwayat subhana rabbiyal azim, ada riwayat tambah wa bihamdih. Kalau nak baca sekali pun boleh, tak baca langsung pun tak apa. Janji ada masa bertenang dalam rokok, ada masa bertenang dalam sujud. Masa bertenang itu lama mana? Kadar sebutan subhanallah dalam hati. Lama ni lah subhanallah. 1 saat atau 2 saat je, kena tenang saat. Jadi ustaz kalau baca sekali baguslah. Alang-alang baca sekali, baik baca 3 kali. Kalau kita semayang seorang-seorang, kita boleh baca limit dia sampai 11 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim tu baca bagi banyak kali. Takkan 11 lebih-lebih dia jadi hulu, jadi melampau pula. Tu habis banyak lah 11 kali itu. Apa dalil subhana rabbiyal azim? Dalil dia surah Al-Waqi'ah. Allah berfirman 2 kali, Allah sebut fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut, mengagungkan nama Tuhanmu Al-Azim yang Maha Agung. Maka selepas turunnya ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan tasbih itu sebagai bacaan dalam rukuk kamu. Dan bila kita baca surah Al-Waqi'ah, surah Waqi'ah ni murah rezeki insya-Allah. Baca, jangan tinggal, mal baca. Abdullah bin Mas'ud dia nak mati, dia tinggal anak-anak perempuan dia yang tak tahu nak makan apa. Anak-anak perempuan pula tak kerja, macam mana ni? Orang pula duduk susah hati kat dia. Orang kata macam mana kamu ni mati tak tinggal harta kat anak-anak kamu, nanti macam mana masa depan mereka ni perempuan. Abdullah bin Mas'ud kata hampa duduk susah hati apa? Aku tak susah hati. Aku dah didik mereka baca Al-Waqi'ah. Orang baca Waqi'ah, Allah akan cukupkan rezeki untuk dia. Tapi kena rajin, kena kreatif, inovatif, kena usaha, kena ikhtiar lah. Allah akan bagi peluang-peluang rezeki. Bila kita baca Waqi'ah sampai dekat ayat fasabbih bismi rabbikal azim, dalam semayang ke, luar semayang ke, sunat kita jawab. Ayat tu menuntut kita bertasbih. Sunat kita bertasbih. Sebut apa? Sebut subhana rabbiyal azim. Lepas tu baru sambung balik Quran. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Luar semayang pun kita sebut subhana rabbiyal azim. Dalam semayang pun kalau kita jadi imam, fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Itu sambung fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Baru sambung. Jangan baca kalut nak pergi habis ya. Ada tempat-tempat yang kita kena pause, berhenti sat untuk kita bertasbih. Tangan semasa takbiratul ihram dan takbir intiqalat bagi perempuan sama ke ustaz? Ya sama, tinggi ni. Jangan perempuan dikepit, dia tinggi ni. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Nak rokok pun Allahu Akbar.
Nak i'tidal tu sami Allahu liman hamidah. Gaya tangan tu sama aja. 4 kali ya, angkat tangan tu 4 kali aja. Bukan 4 kali, 4 tempat. Kalau rokok tu tiap-tiap rakaat lah kita angkat tangan. I'tidal tu tiap-tiap kali kita i'tidal. Permulaan sebutan tasbih ketika rokok, i'tidal dan lain-lain ketika mula bergerak atau bergerak dulu baru sebut. Tasbih ni setelah kita tamakninah baru kita sebut. Contoh kita nak rokok Allah, pegang lutut kan, Allahu Akbar. Habis bar tu baru kita sebut Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Mulut je bergerak, tangan, kaki semua tak bergerak. Maka dapatlah tamakninah waktu tu. Alhamdulillah. 4 keadaan disunatkan angkat tangan seperti takbiratul ihram, tiap-tiap kali i'tidal, ketika bangun dari tahiyat awal. Betul? Bangun dari tahiyat awal ni dia bergantung kepada kita sebagai makmum lah. Kadang-kadang kita rakaat pertama kita dah duduk tahiyat awal dengan imam. Jadi nanti bila imam berdiri ke rakaat ketiga, kita nak berdiri tu kita sunatkan tangan. Satu lagi, bila imam bagi salam, kita nak tambah rakaat. Maknanya kita belum tahiyat akhir. Imam duduk tahiyat akhir, kita belum. Kita nak tambah rakaat. Maka kita duduk tu dikira tahiyat awal. Maksud kita baca pun takat tahiyat awal saja. Imam bagi salam, kita bangkit berdiri, sunat kita angkat tapak tangan. Kita nak belajar macam Nabi lah semayang supaya dapat pahala penuh. Semasa rokok, tangan panjang, badan tak bengkok 90 darjah. Macam mana tu? Tak boleh ya. Dia bukan kira tangan. Tangan sunat letak atas lutut. Biasanya bagi orang yang sederhana, tak cacat, badan dengan tangan dia ni elok-elok aja Allah buat. Bila dia boleh letak tangan atas lutut, makna rokok lah tu. Tapi kalau buat masalah orang ni tangan panjang, tangan dia gila punya, nala punya panjang, dia tak payah tunduk, dia memang boleh pegang lutut dah. Yang tu tak pakai kaedah tu dekat dia. Pasal kita mau dia bongkok tu kadar tangan boleh menyentuh lutut. Kalau dia jenis tangan panjang sambil berdiri pun boleh duk garu lutut, udur punya panjang, Allah buat dia tangan panjang. Orang Melayu kata tangan panjang ni pencuri lah, no? Tak, di tangan dia fizikal panjang tu, sambil berdiri boleh gatai lutut garu. Sambil duk berdiri duk garu lutut. Itu tak kecil. Dia kata aku rokok lah ni, tangan aku pegang lutut. Tak. Ukuran ni untuk orang panggil mu'tadilil khilqah, untuk orang kebanyakan yang tak cacat. Cacat ni ada tangan pendek, ada cacat tangan panjang. Yang tu dia tak masuk dalam kaedah kita lah, dia kena bongkok. Macam tu. Macam telinga lah. Telinga tu guru kita duk bagi panduan. Takbir ni bagi orang lelaki, ibu jari kena cuping telinga hak bawah. Ibu jari dekat, kena lah sikit-sikit, bukan kena sangat, mana ukuran dia dekat-dekat dengan cuping telinga ni, ibu jari. Sebenarnya cuping telinga ni bukan ukuran. Ukuran dia ialah bau kan, pergelangan tangan dengan bau. Kalau nak kira apa ni, cuping telinga kah? Kalau nak kira cuping telinga kena jari ibu, jenuh lah. Kan ada, saya bisa tengok TV lah, minta maaf cakap lah, minta maaf. Saya bisa tengok TV. Ada orang, dia punya cuping telinga dia ni landok, jatuh sini bawah ni. Dia buah batu. Orang mana? Sabah ke Sarawak? Minta maaf lah. Ya, ada orang Sabah Sarawak marah kat saya pula. Ada dia bubuh batu berat ni, subang berat. Anak telinga, cuping telinga landok sini. Kalau gutu takkan dia nak takbir gutu je. Allah, apa dia kuit sikit dengan ibu jari dia. Ada, dia panduan dia ialah kepala bau, bukan telinga tu. Macam tu. Okey, ada lagi soalan? Permulaan sebut ketika rakaat, bagaimana pula sebutan Allahu Akbar atau Sami'allahu liman hamidah ketika nak rakaat dan i'tidal dan lain-lain. Ya, kita sebut sambil kita bergerak. Allahu Akbar. Lepas tu nak i'tidal kita sebutlah Sami'allahu liman hamidah. Apa turun tangan? Sami'allahu liman hamidah, perasan tak? Kita angkat tangan Sami'a, huruf ain. Sami'allahu liman hamidah. Bila kita buat turun tangan, tangan ni duduk mana? I'tidal, tangan duduk mana? Sepatutnya tangan kita ada sebelah paha kita. Tangan duduk lurus lah. Tangan lurus di sebelah paha.
Tapi ramai orang Sami'allahu liman hamidah, dia tak tangan belakang punggung ni. Rasa tak? Saya duk perhati. Ramai orang Sami'allahu liman hamidah, dia pegang papan punggung belakang ni. Sama ada dia pegang dengan tapak tangan atau dia kalih dengan belakang tapak tangan, tak belakang. Itu tak sopan lah. Tangan diluruskan sebelah paha. No? Mungkin tujuan dia pegang punggung ni, dia tak mau bagi tangan dia bergoyang. Dulu-dulu orang Sami'allahu liman hamidah, tangan duk goyang-goyang-goyang, itu batal solat. Supaya tangan tak bergerak, tak bergoyang, dia tak mau bagi tangan bergerak, dia pergi pegang punggung. Saya ada tengok ramai pegang punggung, tak belakang ni. Ada yang pegang dengan tapak tangan, ada yang belakang tapak tangan dia sentuh dekat punggung ni. Yang tepatnya tangan diluruskan, berada di sebelah dua paha kita luih. Itu Sami'allahu liman hamidah. Tak apalah. Okey. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tekan apa tadi? Okey. Kalau kita ikut imam, kita tahiyat awal, imam tahiyat akhir, bolehkah kita baca sampai habis? Jawab dia boleh. Tapi afdalnya baca setakat tahiyat awal je. Kalau kita baca terlebih pun tak apa, tak kena sujud sahwi apa. Lepas tu bangun rakaat seterusnya. Boleh kalau nak baca kabir, boleh. Tapi eloknya baca sekerat je lah. Pasal kita bukan tahiyat akhir. Okey. Di bawah ni ada lagi apa? Daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk, baginda meletak dua telapak tangannya kat mana? Di atas dua lututnya. Wa farraja baina asabi'ihi, dan merenggang-renggangkan jari-jarinya, ka'annahu qabidun 'alaihima wa wattara yadayhi wa fatajafa an jambihi. Rawahu Abu Dawud. Seakan-akan menggenggam lutut itu, dan baginda menegakkan dua tangannya lalu renggang dua rusuknya. Lepas tu baca Subhana Rabbiyal Azim. Tadi saya cerita dah daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, tak kala turun ayat yang bermaksud fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Rasulullah bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan tasbih itu di dalam rukuk kamu. Dan tak kala turun pula ayat yang bermaksud sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Baginda bersabda, jadikan tasbih itu di dalam sujudmu. Sabbih isma rabbikal a'la tu yang kita subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la tu. Muka surat berapa ustaz sekarang? 105. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu rokok lalu dia membaca dalam rokoknya subhana rabbiyal azim. Ini riwayat yang tak ada wa bihamdih. Ada riwayat wa bihamdih. Jangan bergaduhlah. Setengah orang dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada orang tambah wa bihamdih, tidak jadi masalah. Dan saya pernah share, Nabi juga membaca subuhun quddus rabbul malaikati waruh dalam rokok. Boleh kita amalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Kali keempat kita tambah subuhun quddus rabbul malaikati. Rabbuna tak adalah rabbul malaikati waruh. Nak kata rabbuna wa rabbul malaikati waruh pun boleh. Rabbul malaikati lah, bukan kati kasrah. Rabbul malaikati jadi mudhafun ilaih, majrur kepada Rabb, majrur dengan kasrah malaikati. Tamma ruku'uhu, kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali, maka telah sempurna rokoknya. Wa dzalika adnah, yang demikian adalah sekurang-kurang sempurna bagi rokok. Yang lebih sempurna lagi, baca 5 kali, 7 kali atau 9 kali atau 11 kali. Lagi baguslah. Imam yang diredai oleh makmumnya, imam kena bincang dengan makmum. Kalau nak baca lebih daripada 3 kali, kena bincang. Sebahagian ulama kata imam baca 5 kali. Kasi imam rokok dulu, Allahu Akbar, imam rokok dulu, kemudian baru makmum rokok. Jadi imam baca 5 kali, sempatlah makmum baca 3 kali. Itu pun bagus juga. Itu dicadang oleh Imam Hakim At-Tirmidzi. Imam Hakim At-Tirmidzi dia kata imam elok baca 5 kali.
Sebab imam rokok dulu. Baru kita tengok bila berjemaah, biar imam rokok dulu. Allahu Akbar. Lepas bar, baru kita tunduk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Lepas dah, baru kita angkat tangan sami'allah. Baru kita angkat badan kita sami'allahu liman hamidah. Macam tu baru dapat 27 pahala. Jangan kalut. Biar imam dulu. Imam pi dulu. Imam gerak dulu. Ketika imam bergerak, tak ada siapa bergerak. Bila imam dah tamakninah, dah sampai ke tempat rukun yang berikutnya, baru kita bergerak. Selaraskan begitu, baru dapat 27 pahala jemaah. Imam dia nak baca banyak-banyak kali, dia kena makmum dia tak ramai dan mereka bersetuju, tak apalah. Boleh menambah tasbih rokok sama ada 5, 7, 9 dan 11 kali. Tu ada tulis tu. Subuh hijrah dia subuhun qudus. Subuh sin sin ba waw ha subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Apa betul itu? Sin ba waw ha subuh qudus subuhun qudus. Kemudian membaca pula doa berikut ni. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita boleh lamakan rokok. Kita baca doa ni pula dalam rokok. Allahumma, tadi tasbih, sekarang doa. Tasbih rokok, sekarang doa rokok. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa 'udhmi wa 'asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bi wa mastaqallat bihi qadami. Payah juga nak baca doa ni pasal kita jarang beramal lah. Sebelum mati harap-harap kita dapat hafal doa rokok. Kita boleh baca dalam sembahyang kita kalau kita sembahyang solat. Tasbih waktu sujud sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu, ya elok buat 3 kali. Ikut imam lah. Ikut imam. Kalau imam bagi masa panjang, kita baca 3 kali. Tapi kalau imam dah bangkit berdiri, kita terus bangkit berdiri. Kalau tasbih tu sunat, ikut imam berdiri itu wajib. Prioritinya, bila imam dah berdiri, keutamaannya kita ikut imam bangkit berdiri. Ya Allah, aku rokok kepadamu, denganmu aku beriman, kepadamu aku menyerah diri. Telah khusyuk untukmu pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, uratku, rambutku, buluku dan semua anggota yang ditanggung oleh kakiku. Rukun ke-7 dan ke-8 i'tidal dari rokok dan tamakninah padanya. Kemudian mengangkat kepalanya sekurang-kurangnya, kembali berdiri seperti keadaan sebelum rokok. Berdiri tegaklah dan tamakninah padanya. Sebut Sami'allahu man hamidah, sebutan tu sunat. Berdiri itu yang rukun, yang wajibnya i'tidal. Sebut Rabbana lakal ham, yang tu pun sunat. Yang penting daripada rokok kita bangkit berdiri, tenang diri, kadar subhanallah, lepas tu baru kita turun sujud. Kemudian mengangkat kepalanya sekurang-kurangnya, kembali berdiri seperti keadaan sebelum rokok dan tamakninah padanya. Dan wajib bahawa jangan diniatkan selain i'tidal. Jikalau dia mengangkat kepala kerana terkejut melihat ular, dia duduk tengah rokok, nampak ular panggung macam tu tengah rokok, terkejut dia pun bangkit berdiri. Hak tu bukan i'tidal, yang tu terkejut. Dia boleh lari lah, sebab dalam keadaan ketakutan dia boleh lari, selamatkan diri, tak menghadap kiblat pun tak apa. Nampak ular, lari pusing ke belakang, tak menghadap kiblat, tak apa. Tapi bila kita pergi tempat yang agak selamat, kita kena tunduk rokok balik dan i'tidal semula. Sebab yang tadi kita angkat kepala itu bukan i'tidal, tetapi niat kita terkejut melihat ular dan seumpamanya tidak memadai. Terkejut melihat ular dan seumpamanya ia tidak memadai. Wa akmaluhu, yang paling sempurna bahawa dia mengangkat dia duduk pesan lagi. Nak i'tidal, angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Hamidah, luruhkan tangan. Tangan bukan pegang punggung, tangan lurus ada di tepi betih, tepi betis.
Yang paling sempurna bahawa dia mengangkat kedua belah tangannya ketika mengangkat kepala daripada rokok sambil menyebut Sami'allahu liman hamidah. Sama ada imam, makmum dan orang solat seorang diri. Semua sebut itu. Sami'allahu liman hamidah. Mazhab lain, kalau mazhab lain, makmum dia berdiri, dia tak kata apa. Dia akan kata Rabbana walakal hamd. Imam dia kata Sami'allahu liman hamidah, makmum berdiri tegak senyapnya, lepas tu baru kata Rabbana walakal hamd, ada tambah wa. Kita imam dan makmum semua kata Sami'allahu liman hamidah. Bila dah berdiri tegak, kita sebut Rabbana lakal hamd, tak ada wa. Itu khilaf riwayat lah. Ada riwayat walakal hamd, ada riwayat Rabbana lakal hamd. Apabila sudah berdiri tegak, disebut pula Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Itu dah berdiri tegak dah. Dan bagusnya lagi kita sambung dengan ayat mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kalau hafal lah. Rabbana lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kalau hafal kita sebut panjang tu. Artinya, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, mil as-samawat, pujian sepenuh lapisan langit, puji sungguh. Wal ard, dan sepenuh bumi. Wa mil ama bainahuma, dan sepenuh apa antara keduanya. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu selepas itu. Lepas langit, bumi, antara langit bumi, apa lagi? Apa lagi yang Allah kehendaki? Yang ini sepenuh arash, sepenuh kursi, sepenuh mizan, sepenuh apa-apa lagi lah. Kita sebut. Dan ada dalil di bawah, kita juga boleh sebut Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Yang ni kalau kita sebut, Nabi kata, aku melihat. Nabi kata apa? Aku melihat lebih daripada 30 malaikat yabtadirunaha, berebut-rebut. Ayyuhum yaktubuha awalan, rawahul Bukhari. Siapa yang kata Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, Nabi kata, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut-rebut untuk menulisnya. Siapa di kalangan mereka yang dapat menulis lebih awal? Nak tulis pahala tu, tulis pahala bacaan tu. Lebih daripada 30 malaikat. Ulama ketika menguraikan ini, mereka suruh kita bilang. Ini yang Puan Siti Aisyah kongsikan ni. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kalau kita bilang jumlah hurufnya, lebih daripada 30 huruf. Antara 33 ke 39 dipanggil bid'an wa thalathin, 30 lebih. Seperti mana hurufnya 30, lebih daripada 30, begitulah malaikat yang menulis kata-kata yang istimewa ini, pujian yang power ini, malaikat yang datang mencatat pahala pun lebih daripada 30 malaikat. Antara 33 ke 39, itu makna bid'an, bid'atan wa thalathin. Tak 33, 34. Paling banyak 39, tak sampai 40 malaikat. Kerana pentinglah kita sebut macam tu. Kalau dah hafal dah yang ni, kita hafal lagi mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kalau sembahyang berjemaah mungkin kita perlu sujud, dah orang semua sujud, kita tak boleh lah berdiri lama-lama dalam i'tidal. Tapi kalau kita sembahyang sendiri, qabliyah, ba'diyah, sembahyang sunat, hajat, duha, kita boleh amalkan Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Sambung lagi mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Alangkah bagusnya kalau kita reti, Allah bagi masa untuk kita hafal kalimah-kalimah tayyibah yang baik ini, dan kita sebelum mati kita boleh penambah baikkan solat kita. I'tidal memang kita duduk i'tidal dah. Kalau yang i'tidal buat turun pegang punggung tu, ubah. Bukan pegang punggung, luruskan tangan di sebelah paha. Kemudian apa kita nak baca?
Yang kata tamakninah tu ialah menenang diri, tenang diri. Tapi rugilah kalau tenang diri saja. Lebih baik kita isi dengan zikir-zikir, puja-puji kepada Allah sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh antara langit bumi, sepenuh makhluk apa yang Allah kehendaki, kursi, arash, mizan, apa semualah. Puji-puji Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan rajin dan betul-betul puji Allah. Barulah solat kita benar-benar berkualiti. Hubungan kita dengan Allah betul-betul matin, kukuh. Hubungan kita dengan Allah betul-betul kukuh. Allah sayang kita, kita sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan orang yang kami sebutkan sebelum ni, yakni boleh menambah bacaan pada tasbih rukuk, mereka juga boleh tambah lagi, tambah doa lagi. Doa ni pula dalam i'tidal, ahlas sana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lamanya i'tidal. I'tidal rukun pendek. Kalau saja-saja kita buat panjang, tak ada baca apa pun, saja nak buat bagi nampak lama, i'tidal, batal solat kita. Sekali lagi saya ulang. I'tidal rukun pendek. Kalau sengaja dipanjangkan padahal dia tak hafal apa-apa doa pun, dia saja buat bagi lama berdiri i'tidal, solat dia batal. Lama mana yang kata batal? Sekiranya i'tidalnya itu menyamai kadar bacaan Fatihah. Fatihah saya cek tadi 22 saat saja. Kita perlukan masa 22 saat ataupun 30 saat untuk habiskan Fatihah. Jadi kalau orang yang tidak sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, betul dia saja bagi lama nampak warak sikit, berdiri lama, tak sujud-sujud gitu, buat lama gitu, batal solat dia. Sebab rukun i'tidal ini dipanggil rukun pendek, tidak boleh dipanjangkan sepanjang sepanjang Fatihah. Tapi kalau kita ada baca dan bacaan itu pun warid daripada Nabi, diajar oleh Nabi, itu tak batal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita baca hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlas thana'i wal majd, kulluna laka 'abdun ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa itu baru sujud? Tak apa. Ustaz, macam mana pula kalau imam baca doa qunut panjang-panjang tu? Tak apa. Kalau ada sebab, tak apa. Yang tak boleh itu panjang tanpa diisi apa-apa, yang tu batal solat. Kalau dia baca qunut nazilah ke apa ke 27 malam 27 Ramadan memang di Mekah, i'tidal tu diisi dengan doa yang sangat lama, itu tak apa, boleh, tidak batal solat. Kita tengok di bawah hadis yang kata lebih daripada 30 malaikat tu saya dah sebut dah tadi, tak payah baca lah. Seterusnya muka surat 109, ar-ruknut tasi' wal 'ashir as-sujudu wa tama'ninatu fi, rukun ke-9 dan ke-10 sujud dan tamakninah padanya. Bacaan subhana rabbiyal a'la dalam sujud itu sunnah hayah. Tapi bertenang diri, sujud dengan penuh ketenangan, sekurang-kurangnya kadar subhanallah, kadar masa subhanallah, itu rukun. Sujud itu rukun, tamakninah dalam sujud itu rukun. Duduk antara dua sujud rukun, tamakninah dalam duduk antara dua sujud itu rukun. Adapun bacaan subhana rabbiyal a'la sunat. Bacaan rabbighfirli warhamni itu sunat hayah. Macam itulah. Kita berhenti takat ni dulu. Esok pagi pukul 7 pagi kita sambung seperti biasa pengajian kita. Sekarang kita muka surat 109. Baru 100 muka surat. Kitab ni hampir-hampir 500 muka surat. Maknanya kita baru sampai 1/5 lah. Nak habiskan kitab bab solat ni, insya-Allah. Semoga Allah sentiasa melindungi kita, istiqamah dengan majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, insya-Allah. Barakallahu fikum, nafa'ana bi wa bikum jami'an. InsyaAllah. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita. Allah memberkati hidup kita dunia akhirat. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.